Hai, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni jom jadi kaya. Hari ni hari Jumaat, 25 hari bulan Mac 2022. Sekarang ni saya berada di Alok Stark. Saya menyewa macam apartmen je lah. So ni tingkat ke-9. So dekat atas ni ada kolam renang tapi belum buka lagi. Alright, so sementara nak tunggu dia buka kolam renang tu, kita ronda-ronda dulu. Okay, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. So Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa, di mana kita, kalau you all nak sewa kereta lah, boleh tempah kereta sewa melalui kita punya platform gogreenmatrix.com. Okay, untuk makluman lah, bisnes kereta sewa saya masih lagi berjalan seperti biasa. Cuma bisnes tu saya dah hand over dekat kawan saya lah, dia yang tolong uruskan. Dan saya fokus menjadi usahawan SKV. SKV ni dia buat apa? SKV ni dia menjual suplemen kesihatan khusus untuk kencing manis. Alright. Ui, kat bawah ni ada sawah padi lah. Ni view. Sekejap saya nak tunjuk dekat you all. So saya berada di Imperio Alok Stark. So boleh tengok lah pemandangan sawah padi. Alright. Alright, so sebelum tu, pada yang menonton ni, adakah anda boleh mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Okay, so hari ni saya nak share, saya nak tunjuk saya punya rekod jualan. Ni. Alright, ni saya punya rekod jualan. Jualan dan bonus SKV daripada 1 sampai 24 Mac 2022. So saya punya personal sale dalam, sekejap saya duduk dulu lah. Dah air. Kita duduk dulu. Okay, so saya punya personal sale dalam RM12,825. So personal sale tu adalah jualan yang kita buat direct lah dekat customer. Dan saya ada group sale RM3,542,760. Yang ni adalah jualan yang dibuat oleh group saya. So sekarang ni bawah saya ada lebih kurang 700 orang ejen. So diorang ni yang buat jualan. Dan saya punya bonus, alhamdulillah, dalam masa 24 hari RM80,376. So ini saya punya jualan dan bonus SKV lah. So SKV ni dijual apa? Sebab apa? Ramai lagi yang tak tahu tentang SKV. So sebelum tu, pada yang menonton ni, adakah anda boleh mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Sekejap saya minum dulu. Tiba-tiba Alright, thank you pada yang like, yang follow saya. So sekarang ni saya mencarilah sesiapa yang nak saya bantu menjadi usahawan SKV. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu, yang nak buat duit? At least lah RM20,000 sebulan. Kalau ada komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Alright. So SKV ni dia menjual suplemen kesihatan lah. Dia fokus kepada kencing manis. Kencing manis. So ini adalah salah satu produk dia adalah Phytech, kan. Alright. So SKV ni dia punya founder dia yang pakai spek mata tu, Dr. Said. Dr. Said dia adalah doktor, pernah bekerja dekat Hospital Pulau Pinang dan juga Hospital Perlis. Okey, yang baju merah tu Puan Kartikawati. Puan Kartikawati tu dia adalah isteri kepada Dr. Said. Dia juga adalah peguam. Dia co-founder lah kepada SKV. Dan yang sebelah kiri tu adalah partner Datuk Aznil Haji Nawawi. Dia adalah duta SKV. Duta SKV seumur hidup. Alright. Okay. So SKV ni dia ada 9 produk lah. Dia ada produk untuk detox, kuruskan badan. Dia ada produk untuk kencing manis, Phytech ni. Dia ada produk untuk
peremajaan, dia ada produk untuk orang perempuan yang senggugut ke semua. Dia ada produk kopi, dia ada produk zero ni, pengganti gula. Kan dia ada vitamin. Dia ada vitamin Defend ni. Alright, so saya salah seorang ejen kepada SKB. Dan sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak join team saya. Ada tak sesiapa yang nak join team saya? So saya target siapa yang join team saya dalam masa 12 bulan, insyaAllah lah you boleh buat keuntungan lah RM20,000 sebulan. Macam mana saya buat? Ada tak tahu macam mana saya buat? Okay, so sebelum saya join SKB, sebenarnya saya ada buat bisnes kereta sewa lah. Saya buat bisnes tu dah lama, daripada tahun 2006. Masa tu saya masih lagi bekerja dekat universiti lah. Dulu saya kerja government, kerja mengajar lah dekat Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu lah. Saya start kerja tu tahun 2005. And then masa saya start kerja tu, saya start buat kesilapan lah. Saya baru start kerja kan, beli motor, beli kereta kan. Lepas tu ada hutang kad kredit. So apa yang berlaku adalah bila saya dapat gaji, duit gaji saya tu habis bayar hutang je kan. Dapat gaji, tolak ni, habis bayar hutang je kan. So saya pun naik pening kepala, tak tahu macam mana nak buat. And then kerja dah bagus kan, gaji dah okey, tapi duit tak cukup kan. Nak bagi duit kat mak ayah pun memang tak ada lah kan. Siapa kat sini yang ada masalah macam saya? Selamat pagi. Siapa kat sini yang ada masalah macam saya dululah? Kerja dah bagus, gaji dah okey, duit tak cukup kan. Sama bang kan. So itulah yang berlaku dekat saya pada tahun 2005. Saya start kerja 2005. Tak adalah beli barang mahal-mahal, beli motor kan, beli kereta. Tapi kesilapan paling besar saya buat adalah saya beli kereta. Dan kereta tu sebenarnya saya tak mampu pun. Tak mampu pun nak beli. Tak adalah beli kereta besar. Kereta Pro 2 Kenari je pun harga RM40,000 lebih kan. Tapi masa tu gaji saya RM2,000 macam tu. And then sebenarnya saya tak mampu pun beli kereta tu. Tapi tak pandai urus duit. Kalau masuk SKV nak kena cari orang ke, dia jangan kita set nak cari orang. Kita macam saya tak cari orang, saya just guna produk dan saya share. Sebab apa, dalam SKB ni saya tengok ejen-ejen yang berjaya adalah orang yang dia guna produk dan dia share. Orang beli ke, orang nak join ke, orang tak beli pun dia tak ada masalah. Yang penting dia share. Sebab apa, dekat luar sana ramai orang yang dia ada masalah kesihatan tapi dia tak tahu macam mana nak settlekan masalah dia. Macam saya dulu, saya ada masalah berat badan kan. Berat badan saya 81 kilo. So saya dah nak masuk ke level obesity. Saya tak tahu macam mana saya nak settlekan masalah berat badan saya tu. Belilah macam-macam produk, berlapar, diet macam-macam kan. Tapi berat tu naik kan. So sampailah saya join SKV dan saya amalkan gaya hidup SKV. Saya ambil produk SKV dan sekarang ni berat badan saya maintain lah 75 ke bawah lah kan. So saya tak ada cari orang, cuma saya guna produk, saya share. So kat sini kalau siapa-siapa yang ada masalah berat badan, so kalau you nak beli, you beli. Kalau you tak nak beli, tak ada masalah. Saya just share je. Kan. So kita jangan fokus nak cari orang ke, nak jual ke, nak cari customer. So kita guna produk and then kita share. Orang beli ke tak beli ke, orang join ke tak join, tu nombor 2 kan. Yang penting kita sampaikan. Faham tak? Irsya Damir, kalau you set nak cari orang, itu adalah mentaliti penjual. Orang tak suka menjual. Orang suka you buat marketing. Jangan mengiklan, jangan menjual. Kita share je. Faham? Alright. Adalah hari gaji, hari payday. Betul. So masa saya bekerja dulu tahun 2000, bergerak pula penatang ni. Masa saya bekerja dulu tahun 2005, memang pening kepala tuan-tuan. Dapat gaji je, bayar tu bayar ni, lalas duit dalam akaun bank tinggal RM100. Duit dalam akaun tinggal RM100. Oi. Lepas tu biasanya bila saya dapat gaji tu 2 minggu
2 minggu lepas dapat gaji tu, duit tu dah habis lah. Tinggal RM100 je. Lepas tu nak tunggu lagi gaji 2 minggu lagi. Ui, pening kepala tuan-tuan. Siapa kat sini yang macam tu? Siapa kat sini yang macam saya dulu? Dapat gaji je, bayar tu bayar ni, lala tinggal 2 minggu duit dah habis lah. Lepas tu nak tunggu lagi gaji 2 minggu lagi. Ya Allah, sengsara gila. Saya faham lah. Memang time hari gaji tu, macam saya dulu memang kelakar gila lah. Dalam handphone saya memang set kalender bila hari gaji. Lepas tu bila hari gaji je, setiap hari, setiap jam saya akan check akaun bank saya. Bila duit masuk kan. Bila dapat duit, bila duit masuk je, gembira gila lah. Tapi lepas tu bayar ni, lala habis. 2 minggu dapat gaji, lepas 2 minggu dapat gaji, habis. Lepas 2 minggu dapat gaji, habis. Kalau nak raya, ni lagi pening, duit tak cukup. Betul-betul. Saya masa dulu, ya Allah, masa nak raya tu, saya duduk dekat Bintulu, Sarawak masa tu. Saya punya family, ayah saya masa tu duduk kat Langkawi kan. So bila nak balik pam-pam duduk Sarawak, nak naik tiket flight, nak sewa kereta kan, nak balik ke kampung semua, memang duit tak ada. So setiap kali nak raya je, saya akan guna kad kredit. So lama-lama saya punya hutang tu bertambah. Nak beli tiket flight pakai kad kredit kan. Lepas tu nak isi minyak kereta pakai kad kredit, sewa hotel pakai kad kredit kan. So kita gaji pun tak besar mana, gaji 2,000 je, tapi komitmen tu tinggi. Abang ada buat side income ke bang sekarang? Sekarang ni saya dah berhenti kerja daripada universiti tu. Saya start kerja 2011. 2005 saya start kerja, 2011 saya berhenti kerja. So lepas saya berhenti kerja tu, saya memang buat bisnes full time lah. Tapi sebelum saya join SKV ni, saya buat bisnes kereta sewa. Saya start bisnes kereta sewa tu tahun 2006. Masa tu saya beli kereta 2 biji lah, and then saya sewakan. Saya kerja kat universiti, saya sewa dekat student. Kenapa saya buat bisnes kereta sewa? Sebab apa? Saya masa tu saya ada kereta baru. Lepas tu student saya ni asyik pinjam kereta. Datang saya punya office, nak pinjam kereta. So saya fikir, daripada saya duk bagi pinjam kereta, baik saya sewakan kereta. Saya beli kereta second hand 2 biji, and then saya buat sewa lah, 1 jam RM5, 1 hari RM50. Kereta kancil je masa tu. Tu cerita tahun 2006. And then saya target lah, masa saya buat bisnes kereta sewa tu, kalau saya dapat RM300 sebulan pun saya dah syukur dah kan. So alhamdulillah, bila saya beli kereta tu, saya sewakan kereta, sebulan duit sewa tu boleh lah dapat dalam RM900, RM1,000 sebulan kan. Tolak dia punya hutang-hutang pun semua, dengan maintenance pun semua, saya dapat lah bersih RM300. Itu yang bermulanya lah. Lepas tu macam kereta 2 biji tak cukup. Lepas tu saya pun ambil kereta orang. Saya ambil kereta seorang toki Cina lah. Toki Cina ni dia ada kereta banyak, and then saya deal dengan dia, and then dia bagi kat saya 7 biji kereta. 7 biji kereta. So saya ada 2 biji kereta, campur dengan toke Cina ni bagi saya 7 biji. So saya ada 9 biji lah masa tu. Sekejap 10, tolak 1. So masa saya start kereta sewa tu, saya bermula dengan 2 biji. Lepas tu kereta tak cukup, and then saya ambil kereta seorang toki Cina lah. Toki Cina ni dia ada banyak kereta. So saya ambil kereta dia, saya sewakan, saya makan commission, and then balance tu dia punya lah. Alright. So masa tu saya dah ada 9 biji kereta lah. 9 biji kereta. So apa yang berlaku tuan-tuan, bila saya start bisnes kereta sewa tu, masa mula-mula saya start tu, saya nak RM300 je sebulan. Lepas tu bila saya dapat kereta daripada toki Cina ni, dan saya sewa kereta, dan saya tengok saya punya keuntungan daripada kereta sewa tu bersamaan dengan gaji. So masa tu gaji saya dalam RM2,000. So saya punya untung kereta sewa pun RM2,000. Duit gaji saya tu memang habis bayar hutang je lah. Bayar kereta, bayar motor, bayar kad kredit pun semua kan. Habis bayar hutang je. Tapi saya ada extra income daripada bisnes kereta sewa. Dan saya tengok bila saya ada extra income daripada bisnes kereta sewa tu, so saya punya kehidupan tu mula berubah. So dekat sini saya nak share dekat you all. Kalau you ada masalah kewangan, masalah hutang, kan, so macam mana you nak settlekan masalah kewangan tu, masalah hutang tu, adalah dengan you kena, kalau kita komplain pun, kita marah pun tak guna. So the only way untuk kita selesaikan masalah kewangan tu adalah kita kena
cari pendapatan tambahan. Dan pendapatan tambahan tu mestilah bersamaan dengan gaji. So kalau gaji you RM2,000, so you kena buat satu benda, satu bisnes, dan keuntungan daripada bisnes tu mestilah sama dengan gaji you. So gaji RM2,000, biasanya gaji RM2,000 ni memang habis bayar hutang lah. So you ada dua income RM2,000. So duit ni lah you gunakan untuk belanja, and then you kembangkan bisnes apa semua, sampailah you boleh settlekan hutang, and then you start manage lah you punya duit. Kan? Wah, borak je lebih ni, goreng guna air liur. Ya Allah, apa benda masalah ni? Tak apalah, kita block je dia ni. Alright, so pagi-pagi dah buat dosa kering kan. Alright, Tuan Wahid, Tuan Wahid dengan Haris Iskandar samalah, apa, beza jauh kot. Alright, so sambung cerita. Saya lupa nak bawa buku saya. Lupa nak bawa buku. Alright, tak apa. Jangan layan bang. Alright, tak apa, tak ada masalah. So saya mencari sesiapa yang nak, sesiapa yang basah lah pula, siapa yang nak join team saya. So okay, so, semalam ada saya punya team lah, ada share. Mana ada tak gambar dia? Alamak, saya tak share, tak share lah pula dia punya gambar. Saya tak share. Semalam saya punya team lah, dia share dia punya, bukan ni. Tak apalah, saya share saya punya result je lah. Saya punya result, okay. So ini adalah jualan dan bonus SKV daripada 1 sampai 24 Mac. So saya punya jualan personal sale dalam 12,825. Saya punya group sale dalam 3.5 juta. Dan saya punya bonus setakat ni 24 hari 80,000. Alright. Saya kenal saya kenal abang pasal kereta sewa Green Matic. Alright. Produk putih ada tak bang? Tak ada. Produk putih tak ada. Okay, abang Titan lagi. Saya kenal abang masa duduk kat Hot Seat Richworld. Saya dah saya bukan lagi Titan lah. Saya dah berhenti. Saya stop Titan 2020. So saya tak continue lah. Tapi 2021 saya masuk Sapphire. Saya masuk Sapphire, tapi saya masuk sebulan je. Dan saya tak boleh nak continue lah. Satu, banyak kelas. Lepas tu saya pun dah join SKV. SKV pun banyak kelas, saya tak ada masa lah. And then saya keluar, and then saya fokus kepada SKV. Tapi okay, sebab apa, founder SKV pun adalah Titan Premier, Puan Katikawati kan. So saya follow dia je lah, belajar dengan dia je kan. Alright. So saya buat bisnes kereta sewa 2006. And then alhamdulillah bisnes tu berkembang. And then saya boleh settlekan hutang. Lepas tu saya saya boleh settlekan hutang. Lepas tu bila kita start bisnes tu tuan-tuan, so macam customer dia macam, bila customer dah guna kita punya servis, and then dia suka dengan kita punya servis, dia akan continue guna. So masa saya start 2006, 2008 tu saya start dapat customer corporate kan, macam syarikat-syarikat kan. Lepas tu diorang ni start recommend lah saya punya servis tu dekat dia punya kawan-kawan apa semua. And then lama-lama diorang ni kalau diorang pergi mana-mana, macam saya buat bisnes kereta sewa masa tu dekat Bintulu, Sarawak. Lepas tu macam customer saya, dia pergi ke Miri, dia pergi ke Kuching, dia pergi ke Kota Kinabalu kan. So dia akan contact saya, wahai aku nak sewa kereta dekat sini, boleh tak carikan kereta sewa. So saya masa tu saya hanya beroperasi dekat Bintulu, Sarawak. And then apa yang saya buat adalah saya carilah siapa-siapa car rental dekat location tu. Saya tanya harga, minta harga ejen. Lepas tu saya sewakan kereta dekat saya punya customer lah. Problem saya masa tu, setiap company car rental ni dia punya layanan tu tak sama, kualiti tak sama, harga tak sama, term and condition dia tak sama. So biasanya lah saya memang kena kira macam, bila kita deal memang ada masalah. So bila masalah tu, customer tu tak marah dekat supplier, dia marah kat saya. Sebab apa? Dia ingat saya yang provide benda tu. So dekat itu masalah dia lah. Banyak isu lah. Macam
apa, ada cas-cas tersembunyi lah apa semua. So customer saya tak puas hati. And then saya punya planning lah, kalaulah saya boleh buka cawangan kan, so saya nak make sure customer saya ni dapat servis sama macam saya bagi. So saya nak buka cawangan. Tapi nak buka cawangan tu saya tak ada modal kan. Sebab apa, nak buka cawangan kereta sewa ni modal dia agak besar jugalah. Sebab apa, you nak kena beli kereta, you nak kena hire pekerja, you nak kena sewa tempat apa semua kan. So at least lah, kalau you nak start kereta sewa, you kena ada dalam modal dalam RM60,000 lah. Sebab apa, RM5,000 sebulan you kena reserve untuk bayar kereta, bayar gaji pekerja, untuk sewa tapak kan. RM5,000. So 12 bulan kali dengan RM5,000 dah RM60,000 kan. So untung belum tentu lagi. So saya nak buka cawangan tu modal besar. Apa yang saya buat adalah saya start offer program, dia macam franchise lah, dia macam licensing. So siapa-siapa yang nak run kereta sewa, saya ajar dia, saya sediakan sistem, dia gunakan saya punya brand, and then dia boleh run je. So saya ambil lah sikit masa tu 2.5% kan. Setiap sale yang dia dapat tu saya ambil 2.5%. So dia orang ni tak payahlah nak pergi banner sistem. Sebab apa, saya dah ada customer. So dekat situlah bermulanya saya kembangkan saya punya bisnes. Sekarang ni dah boleh on balik kereta sewa kot. Ramai cari sekarang. Actually kereta sewa saya masih lagi berjalan walaupun time PKP. Cuma sekarang ni isu dia adalah booking tu banyak tuan-tuan. Booking tu banyak, supplier yang tak ada. Orang yang supply kereta sewa tu yang kurang. Sebab apa, saya rasa lah masa PKP, masa COVID 50% orang yang buat kereta sewa tu ada yang dah jual kereta, ada yang dah bertukar bisnes, ada yang dah bankrupt. So 50% company car rental ni kira macam dah gone. Tinggal 50%. 50% ni pula kereta dia orang tu tinggal sikit. Lepas tu memang booking tu banyak. Memang kereta tu memang fully book. Kan, memang fully book. Kalau dekat kolej-kolej dapat kereta bajet pun dah masyur. So actually market student ni adalah market yang tak bagus lah, tak bagus. Dia tak make money lah. Banyak saya punya team yang buat kereta sewa dekat student, dia orang akan lari. Sebab apa? Boleh nak buat, dia senang, duit tu senang, tapi dia punya margin untung tak besar. Banyak masalah. Student ni kan nak murah-murah, lepas tu kereta tak jaga. So kalau you nak buat kereta sewa, you kena fokus kepada high end punya market. Kalau you duk fokus kepada student, memang you sakit. Kalau nak supply area KL, nak supply macam mana? Kalau you ada kereta, boleh WhatsApp saya. Alright. And then sekarang ni ada banyak platform. So macam sekarang ni ada beberapa platform lah kalau you nak buat kereta sewa kan. So macam you nak register under saya pun boleh kan. Lepas tu saya pun berpartnership dengan satu company daripada Korea. And then dia form company dekat Malaysia, nama dia Trevo. So company saya pun bekerjasama dengan Trevo lah. So kalau you ada kereta lebih, you boleh register sebagai host untuk platform ni, kan. So platform ni dia akan buat marketing, dia akan cari customer. Kalau ada customer, kalau you ada kereta, dia akan pass booking tu dekat you, you hantar kereta. High end tu maksudnya kereta BM ke atas ke? Tak, bukan. High end tu adalah customer contohnya pelancong. Macam saya, high end customer tu adalah pelancong berkeluarga, syarikat corporate, agensi kerajaan. High end customer, bukan high end kereta. Customer yang kaya-kaya ni kadang-kadang dia sewa Azia, Beza, Myvi je. Tapi dia orang ni kalau jadi isu apa-apa, dia orang akan responsible lah. Berbanding kalau you sewa kereta dekat student, dia jadi apa-apa problem, student ni memang akan lari. Kalau nak belajar cara beli kereta, boleh ke? Nak beli kereta nak kena belajar, tak payah kan. Nak buat kereta sewa boleh. Alright. So tapi sekarang ni saya mencarilah, saya tak nak fokus kepada bisnes kereta sewa, saya nak fokus kepada SKV. Sebab apa? Saya dah buat bisnes kereta sewa dan saya dah buat bisnes SKV. So kalau nak dibandingkan SKV dengan kereta sewa ni, dari segi
risiko dari segi modal, dari segi keuntungan ni, SKV ni lebih 10 kali ganda lebih baik berbanding kereta sewa. Kereta sewa you nak beli kereta, lepas tu you sewa kereta, risiko accident lah, saman lah, apa semua kan. Lepas tu dia punya margin untung tu tak adalah besar mana. So macam SKV ni modal rendah, modal RM65 je kan. Lepas tu risiko memang tak ada risiko. Lepas tu untung dia bapak sampai 40%. Kan. So orang yang buat kereta sewa ni biasanya dia ada dua. Satu, dia ni memang dah ada problem, dia dah beli kereta and then dia struggle nak bayar kereta tu. Okay, so dia terpaksa buat. Macam saya dulu, saya buat bisnes kereta sewa. Sebab apa? Saya dah tersilap beli kereta. Saya dah ada kereta tu nak jual tak boleh. Alright, so no choice, saya kena buat kereta sewa. Saya kena sewakan kereta tu untuk dapat duit supaya saya boleh bayar installment kereta tu. Dan banyak kawan-kawan saya yang buat kereta sewa tu sebenarnya dia orang ni ada yang tersilap beli kereta, ada yang beli kereta lepas tu dia pajak kereta dekat company car rental, lepas tu dia kena tipu. Biasanya orang macam tu. Orang yang buat kereta sewa ni dia bukannya suka-suka dia buat kereta sewa, dia memang ada problem. Ataupun yang kedua, dia ni dapat projek yang cantik punya, dapat job daripada JLC ke government, yang tu. So jaranglah orang yang tak ada apa-apa masalah pergi buat kereta sewa. So kalau you tak ada apa-apa masalah, saya tak recommend lah untuk you buat kereta sewa. You fokus bisnes yang modal rendah, risiko rendah, untung tinggi. Alright. Tapi ramai orang kena tipu time beli kereta, interest tinggi dan harga berganda. Tu saya tak pastilah kan. Alright, SKV tu apa? Okay, SKV ni. So SKV ni dia menjual suplemen kesihatan. Kalau pernah dengar tak? Ni produk ni, salah satu produk dia, Defend. Kalau dekat radio you akan dengar vitamin panel. Ini yang tengah jual. Alright. So SKV ni company dia dah lama, daripada tahun 2009. So dia fokus jual produk-produk untuk kencing manis lah. Dia ada juga produk untuk kuruskan badan, dia ada juga kopi untuk kuruskan badan, dia ada produk untuk peremajaan, dia ada vitamin apa semua kan. So SKV ni menjual suplemen kesihatan. Saya join SKV ni pada Februari 2021. Saya join tu sebab apa? Bisnes kereta sewa saya masa tu je memang jatuh gila-gila. Saya kan masa bila COVID datang je, bila kerajaan terpaksa menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020. So bisnes saya ni daripada sebulan boleh dapat 400,000, bisnes kereta sewa lah, sebulan boleh dapat 400,000, 500,000 sebulan. Bila PKP je terus turun, zero terus, langsung tak ada income. Kan. Kenapa sekarang SKV banyak kena kecam? Tak ada kena kecam, rasanya tak ada kecam. Cuma orang yang buat video tu dia mungkin dia nak ambil kesempatan lah. Dia kata tak ada KKM lah kan. So SKV ni produk-produk dia ni diperbuat daripada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. So kalau pergi submit dekat KKM pun memang KKM. Tak perlu KKM sebab apa? Dia makanan tambahan. Dia bukannya ubat. Dia suplemen kesihatan je. Dia makanan tambahan. Alright, lepas tu ada orang cakap tak ada kandungan ni tak tulis apa semua. So macam syarat-syarat dekat Malaysia, labeling ni, itu dia punya syarat-syarat, tak perlu nak tulis apa semua ni. So SKV memang mematuhilah segala KKM punya garis panduan, JAKIM semua ada. Cuma orang kadang-kadang dia just nak viralkan benda tu. Alright. So dia just nak viral. Tapi bila dia viral lah, lepas tu dia kena balik lah. Orang yang viral tu biasanya sama ada customer sendiri yang akan bagi feedback. So biasanya macam ada few lah, macam ada baru ni doktor ni cakap kan, Defend ni ada gula. Lepas tu yang customer tu bagi, and then SKV pun bagi fakta apa semua, lala doktor tu delete video tu. Dia sendiri delete. So kalau benda tu betul, dia maintain je lah kan. Tapi benda tu tak betul, dia delete. Alright. Alright, okay, so saya mencari lah sesiapa yang nak join team saya, sesiapa yang nak saya tunjuk macam mana nak buat. Saya target lah siapa yang join team saya dalam masa 12 bulan. You boleh buat keuntungan lah RM20,000 sebulan. Tapi you masuk ni, you kena masuk training, belajar, and then guna produk, promote. Kan. So saya join SKV pada Februari 2021.
Bisnes AIA tak okey ke tuan? AIA tu okey. AIA tu okey. Cuma saya je macam saya ni, saya dilantik sebagai unit manager. Kerja saya adalah recruit agent. Saya tak jual takaful, saya tak jual medical card. Sebab apa? Kalau saya jual, benda tu tidak dikira KPI saya. So KPI saya adalah recruit agent. Cuma macam kalau nak recruit agent ni, AIA ni dia punya syarat dia tu agak tinggi lah. So satu agent tu dia mesti Sikris kena clear, Sitos kena clear kan. Alright. So kalau dia bankrupt ke, dia ada hutang tak bayar ke, semua tak boleh jadi agent AIA. Okay, lepas tu kalau okay dia ni, semua clear, Sikris semua clear, dia kena masuk exam. Kena bayar lah, lepas tu kena masuk exam. Kalau lulus boleh proceed, kalau tak lulus tak boleh proceed. Lepas tu, lepas masuk tu ada banyak training lah kan. So along the way tu saya buat tu, saya dapat rekrut 2 orang lah. 2 orang, satu orang tu memang perform, satu orang lagi kurang perform lah kan. And then macam saya memang promote gila-gila. Masa saya dilantik menjadi unit manager AIA tu pada Jun 2021. So Julai, Ogos saya promote. Sepanjang masa tu saya dapat rekrut 2 orang agent je. Tapi AIA ni dia macam ada banyak restriction lah, banyak benda yang saya tak boleh buat. So marketing nak buat live suka-suka pun tak boleh. So nampak macam susah. So and then dalam masa yang sama juga saya buat SKV. And then SKV ni saya nampak lebih mudah. So saya fokus mana yang lebih senang lah kan. Alright. Commission masuk, tapi tak banyak lah, tak banyak. Tak sampai. Sebab apa? Saya dapat based on yang agent saya jual dalam 600, 700 macam itulah. Tak banyak kan, tak banyak. Lepas tu memang susah gila nak rekrut agent takaful ni. Memang susah gila. Sebab apa? Dia punya syarat tu, macam SKV ni bapak senang lah. Kau bankrupt ke, kau Sikris ke, Sitos ke, kau tak ada ilmu ke, sekolah tak tinggi ke, sangat mudah. You ada modal RM65, RM40, you daftar, you boleh buat. So dia tak ada macam AIA. AIA ni banyak benda lah. Apa, tak boleh kena blacklist, Sikris kena cantik, Sitos kena clear, kena masuk exam. So kalau AIA dengan SKV ni, AIA kalau pada saya dah 100 kali ganda susah. Susah. Dia bukannya tak bagus, benda tu susah. So kalau you jadi saya, you nak fokus mana? You nak fokus benda yang susah, yang boleh buat duit tapi lambat, ataupun you nak fokus benda yang senang, yang kira macam saya jual SKV pun, saya jual SKV ni baru setahun lebih lah, setahun sebulan. Dan saya punya commission lebih tinggi daripada saya punya leader lah. Takaful kalau ada sakit dari lahir dan OKU tak boleh approve polisi, susah nak jual. Dia bukan, memang betul lah, kalau memang daripada awal tu memang tak boleh lah kan. Tapi takaful ni dia bukannya you beli tu you nak claim. So takaful ni kalau you beli tu, kalau you mati, dia bukannya masa you hidup. Kalau you mati, at least waris you tu dia tak adalah kena halau daripada rumah, tak adalah meminta-minta. So bila you mati, at least you punya waris tu setahun, 2 tahun dia boleh stay kat situ. Dia ada duit. Takaful ni seminggu, 2 minggu boleh dapat. Tapi kalau you tak ada takaful, you meninggal, nak tunggu duit faraid apa semua berbulan-bulan. Silap-silap anak bini you dah kena halau dah. Kan? So takaful ni bukan you sakit nak claim. Tak, takaful ni adalah lepas you mati. Yang satu lagi medical card. Medical card ni yang you kena guna. Tapi kalau you dah ada penyakit, tak boleh lah. So medical card ni the best you beli sebelum you sakit. Kan? So banyak orang dia salah faham kat situ, kan? Alright. So saya sambung cerita pasal SKV. Okay, so siapa-siapa yang nak join team saya, sebagai usahawan SKV, boleh komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Alright. So saya pun bila bisnes kereta sewa saya tu jatuh, bila COVID kan, bila PKP pun semua, and then saya pun
Mula-mula tu saya bukan join SKV tau. Mula-mula tu saya cuba jual produk orang lain. Saya cuba jual macam-macam lah. Saya jual keripik lah, jual kambing perap lah, jual rendang lah, jual popcorn lah, macam-macam saya cuba jual. Semua produk tu bagus tuan-tuan. Semua produk tu bagus, alhamdulillah saya boleh jual. Tapi dia punya business model tu agak ketinggalan zaman. Sebab apa? Produk-produk tu saya kena pegang barang, saya kena packing barang, saya kena push barang. And then macam ada setengah-setengah produk tu, dia punya supplier ataupun founder tu langsung tak bagi bahan marketing. So bahan marketing ada setengah-setengah tu saya sendiri yang kena buat. So kerja tu banyak. Aku dah lah kena pegang barang, aku dah kena packing barang, aku dah kena hantar barang, bahan marketing pun aku kena buat, training pun aku kena buat. So kerja banyak, untung kecil. So duit untung tu bayar sewa office, bayar gaji pekerja, bayar bil elektrik, bayar tu bayar ni, lalas tak nampak untung. Itu yang berlaku lah. Kan? Itu yang berlaku. So produk tu semua bagus, cuma business model tu yang tak sesuai. Belum campur lagi yang ejen buang harga apa semua kan. Ada juga produk-produk yang saya jual, macam orang ni ada modal, dia beli stok banyak-banyak. So macam contoh barang tu harga RM10. Dia ada modal, dia beli banyak-banyak, dia dapat RM5. Dia jual RM6, RM7 pun dah okey dah. Sebab apa? Dia ada modal. Macam orang yang tak ada modal ni, dia harga RM10, mungkin dia dapat RM8. Dia nak jual RM9, RM10 tak boleh. Sebab apa? Dah ada orang buang harga. So dekat luar sana banyak orang-orang ejen-ejen ni yang ada isu macam tu, isu buang harga. Siapa kat sini yang jual produk orang, lepas tu you ada masalah, ada ejen yang tak bertanggungjawab buang harga. Alright. So siapa yang nak join team saya, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Modal untuk jadi usahawan SKV RM65.40 je. You tak payah pegang stok, tak payah. So business SKV ni 100% online, 100% online. So you just guna produk, you promote. Lepas tu kalau ada orang nak beli, you submit order melalui sistem, HQ yang akan hantarkan. Kan. So macam saya, sepanjang saya join SKV ni, saya sudah melahirkan 2 orang jutawan. Saya punya ejen bawah saya total sekarang ni dah 700. Saya punya customer sekarang ni dah 13,000 lebih lah. 13. So baru setahun. Dan saya punya jualan setakat bulan ni, daripada 1 sampai Mac, saya punya personal sale tak banyak, 12,000. Macam SKV pun dia tak suruh you buat personal sale tu banyak-banyak. Kalau you boleh buat 3,000 pun dah cukup lah, kan? Register untuk beli barang boleh ke? Tak boleh. Dia register tu lain. Kalau you nak beli barang, you customer. So kalau you beli barang je, HQ tak akan contact you untuk training. So kalau you just nak beli barang sendiri je, you jadi customer je. Yang nak jadi ejen ni, yang nak berniaga. So you nak mana? You nak berniaga ke? You nak you nak just nak guna saja ataupun you nak berniaga? Kalau you nak guna saja, you jadi customer je. Kalau you nak berniaga, you jadi usahawan dia. Alright. Dia tak ada istilah beli barang terus daftar jadi ejen, tak ada. Sebab apa? Dia ada kit khas dia. So you beli, macam contoh you beli ni, lepas tu dia dapat kotak special lah. Kotak special, lepas tu nanti HQ akan contact you untuk training bla bla apa semua kan. So orang yang daftar jadi ejen tu betul-betul nak berniaga. Tapi kalau ada setengah customer, ada setengah orang dia tak nak berniaga, dia nak beli produk je. Kalau you just nak beli produk je, you beli je, kan. Alright. Sebab apa? Ejen ni dia punya commission tu, kalau you punya sale tu bawah RM1,000, you punya commission tu 10% je. 10%. So kalau you punya group sale tu RM1,000 ke atas, dapatlah 15%. Kalau you punya group sale tu dalam 3,000 ke atas, dapat 25%. Kalau you buat sale dalam 10,000 ke atas, you dapat 30%. Kalau you dapat buat 30,000 sale, 35%. Kalau you dapat 70,000 sale, 70,000, 37%. So sampailah 150,000, 40%. So kalau macam you just nak guna produk, you tak promote pun, so better you jadi customer je. Yang ni yang betul-betul nak berniaga ni, you nak pergi sampai ke level paling tinggi kan. Macam saya sekarang ni, total group sale saya 3.4 juta. So saya punya ranking bonus tu dah 40%. Tapi bukannya 40% daripada 3.4 juta.
So dia macam daripada personal sale tu dapatlah 40%, tapi daripada group sale tu saya dapat overriding. Tengok saya punya ejen-ejen ni, dia orang ni level mana. So kalau ejen saya tu dah buat sale 3,000 lah, so dia orang punya commission dalam 25%. So saya dapatlah 15% daripada 3,000 tu. Lebih kurang macam tu. So saya dapat overriding. So that's why saya punya commission setakat hari ni dalam masa 24 hari, commission saya 80,000. Saya punya personal sale 12,000 je. 12,000. Tapi saya punya commission 80,000. Nampak tak? Saya jual produk 12,000, tapi saya punya commission 80,000. Dan macam tadi saya cakap pasal IAA kan, saya punya commission tu sebenarnya saya lebih tinggi daripada saya punya leader. Leader saya dapat 60,000, 70,000, tapi dia ambil masa 5 tahun. Saya setahun je saya dah beat saya punya leader. So you nak fokus bisnes mana? Bisnes yang senang ke bisnes yang susah kan? AIA tu bukannya tak bagus, AIA tu bagus tapi susah. Yang ni 100 kali ganda lebih mudah daripada AIA lah. So saya fokus benda yang senang lah kan. Alright. Tapi saya masih lagi unit manager AIA lah. Cuma saya tak fokus ke situ sebab memang susah gila. Dia boleh nak buat tapi susah. So nampak tak? Jualan dan bonus SKV daripada 1 sampai 24 Mac 2022, saya punya personal sale 12,000 je. 12,000. Saya punya group sale 3.5 juta. Alright. Dan saya punya bonus RM80,376. So 80,000 boleh ambil bila-bila masa ke? Okey, dia bonus ni dekat sini ada tulis unconfirm. Sebenarnya bonus saya tu lebih tinggi lagi daripada 80,000. So dia belum final lagi. So nanti setiap satu hari bulan setiap bulan, macam ni bulan Mac kan, 1 April SKV sistem dia akan kira pukul 6 petang dia akan kira berapa saya punya final bonus. Biasanya bonus saya tu lebih tinggi. Sebab apa? Ada lagi bonus lain yang dia belum kira. Yang ni unconfirm. Maknanya ada lagi bonus lain yang saya akan dapat. Okay. So 1 hari bulan April dia akan final kan. Dan saya akan boleh withdraw duit tu pada setiap hari Rabu, setiap minggu, dan duit tu dia akan masuk dalam hari Khamis ataupun Jumaat macam tu lah. So kita boleh withdraw duit tu setiap minggu, kan. Macam itulah setiap bulan. So bagusnya sistem ni. Macam sistem stockist agent dululah, SKV dia gunakan sistem stockist agent. So dia punya agent pegang barang, hantar barang apa semua kan. So bila jual dapat duit, on the way balik tu duit tu dah habis lah. So at the end duit tak nampak. Tapi macam bisnes sekarang ni, kita boleh nampak duit. Sebab apa? Duit tu kita dapat final sebulan sekali, dan kita boleh withdraw setiap minggu, kan. So macam let's say lah 1 April nanti, so bila dia dah kira semua kan, so saya boleh keluar duit tu, saya boleh withdraw pada hari Rabu. Nak keluar semua sekali pun boleh, nak keluar sikit-sikit pun boleh. So seminggu sekali. Faham tak? So macam ada setengah orang memang dia keluar semua, dia simpan, dia belanja, dia bayar hutang apa semua kan. So tak ada masalah. So dengan bisnes SKV ni, ejen-ejen dia nampak duit. Kalau dulu jual barang apa semua, duit tak nampak. Tanya sale pun dia orang tak tahu. Tanya untung pun dia orang tak tahu. Tapi macam bisnes dengan ni, dia orang boleh tahu sale dia berapa, commission dia berapa. So macam gaji lah. Lepas tu the best part adalah bila you withdraw tu, SKV dia ada macam statement gaji. Dia macam you boleh gunakan statement tu untuk apply loan. You bayangkan kalau you punya commission tu 80,000, berapa biji rumah you boleh beli, berapa biji kereta you boleh beli. So memang ada slip gaji, kan. And then benda tu you boleh download je daripada dia punya website. Alright. Ada tak sesiapa yang nak join? Macam saya punya team lah, ada yang dapat bonus 70,000. Saya punya ada seorang ni, cucu saya, dia punya bonus dah 100,000. Semalam dia share tu, saya lupa nak ambil gambar dia. Dia share dia punya bonus 100,000. Dia buat suami isteri, kan. 100,000. Saya punya agent lagi tinggi bonus daripada saya kan. So dia SKV ni dia tak ada istilah saya duduk atas, saya lebih besar, tak. Siapa yang rajin dia dapat, kan.
So macam saya punya cucu, macam saya kira macam mak kan. Lepas tu saya ada anak. Lepas tu anak saya ni dia ada ejen model. Ejen ni cucu saya ni, dia punya bonus tu lagi tinggi daripada saya. Semalam dia share, dia buat suami isteri 100,000 dia punya bonus. Baru 23 hari. So benda ni tak mustahil. Cuma saya punya cucu ni dia memang dulu dia memang dia dah join banyak company. Dia memang leader dalam ada satu company lah. Tapi company tu dia kata company tu bagus, produk bagus. Cuma dia kena pegang barang. Lepas tu macam founder tu asyik-asyik nak keluar barang baru, asyik-asyik nak keluar produk baru kan. So produk dia yang ada ni pun tak habis jual lagi, founder dah sibuk nak keluar produk baru. So lah produk tu dia macam stok dekat dia 70,000 tak boleh jual. Tu masalah business stocking agent. Alright. So yang cucu saya ni, anak agent saya ni, dia join SKV modal RM65 je. Lepas tu dia tak payah pegang stok. Sekarang ni dia punya jualan dia 2 juta lebih. Dia punya bonus tu campur dia dengan suami dia 100,000. Bukan HW. Saya tak nak sebut lah, bukan. Dia yang jual ni bird nest. Apa, sarang burung tu, gel apa, bird nest. Dia ada banyak brand tapi saya tak nak sebut lah. So saya punya cucu ni dia dulu leader dalam that company. Dia beli stok 70,000. Stok tu tak sempat jual lagi, founder dah sibuk nak keluar produk baru. Lepas tu dia nak beli, dia nak kena barang ni tak jual lagi, dia dah nak kena restock apa semua. So barang tu tersadai tak boleh jual. So kalau macam, that's why business stocking agent ni dia dah tak relevan dah. Dia tak relevan bila dah ada syarikat GNT, dah ada Ninja Van, dah ada syarikat-syarikat kurir. Dan macam penghantaran tu cepat. Dulu stocking agent ni dia diperlukan sebab apa? Orang nak cepat. Dulu macam kita bergantung kepada pos laju je. Sekarang ni ada banyak kurir. Kadang-kadang dah ada Lala Move. So orang nak sekarang, dia boleh dapat sekarang. Kan? Assalamualaikum. Semoga dimudahkan rezeki dan semoga dipermudahkan. Amin. Founder Perah Agent Perah Downline dari P. Itulah lebih kurang macam tu lah. So pada saya business stocking agent ni dia tak relevan. Itu yang jadi kat saya. Saya pun terkena juga. Macam saya jual ada produk makanan ni, saya supplier hantar barang kat saya. Lepas tu macam dia hantar barang, bahan marketing tak bagi, training tak bagi. Lepas tu produk dia tu dalam kotak kadang-kadang ada cukup, ada tak cukup. Bila saya jual, customer complain, agent saya complain, barang ni tak cukup apa semua. Lepas tu ada barang yang rosak, saya yang kena tanggung kan. Lepas tu macam bila saya pegang barang, lepas tu saya kena ada office, saya kena ada pekerja. Untung tak seberapa kan. Lepas tu duit tu habis bayar sewa office, habis bayar gaji pekerja kan. Lala saya sendiri pun tak boleh nak bayar supplier. Aku dah terberhutang pula dengan supplier kan. Supplier dia fokus buat produk je. Bahan marketing tak bagi, training tak bagi. Lepas tu packaging pula salah, barang rosak, saya kena tanggung. So end up saya terberhutang dengan supplier. Ya Allah, memang tak best langsung lah bisnes macam tu kan. Memang tak best lah. So siapa-siapa yang macam SKV ni, banyak yang leader-leader yang dulu dia jual produk yang kena pegang barang kan. So banyak yang join SKV sebab apa? Tak payah pegang barang. You just guna produk, you promote. Kalau ada order, you submit melalui sistem, HQ yang akan post. Memang, and then you boleh nampak duit. Macam saya sekarang ni, saya buat bisnes ni 2 orang je. Dengan isteri saya je. And then the best part adalah saya boleh berniaga di mana-mana saja. Sekarang ni saya berada dekat Alostar ni. Imperial. Saya duduk dekat atas. Kan. So saya dah seminggu dah saya tak duduk rumah. Saya travel. Saat itu saya keluar. Saya duduk Penang 2 malam, duduk tepi pantai kan, duduk tepi pantai. Lepas tu saya pergi Kuala Perlis. Saya duduk dekat Kuala Perlis, makan ikan bakar apa semua kan. Business still running. And then lepas duduk Kuala Perlis, saya pergi Langkawi, duduk 2 malam. Jumpa abang saya, lepak-lepak, jalan-jalan apa semua kan. Lepas tu habis kat Langkawi, saya datang sini, duduk dekat Alostar Imperial. Nampak sawah padi kan. Lepas tu
Patutnya saya nak balik ni. Isteri saya cakap dia nak jalan lagi. Nanti kita orang nak duduk dekat KL pula. So business ni 100% online. 100% online, you boleh buat di mana saja. So along the way, saya dah seminggu jalan. So every day saya punya group sales 100,000 lebih. Kan? And then kita tak payah pening kepala nak packing barang, nak post barang. Memang best. Memang best. So nampak tak, saya 24 hari saya punya bonus dah 80,000 tuan-tuan. Kalau 80,000 bagi dengan 24 hari, satu hari 3,000 lebih lah saya punya macam saya punya gaji satu hari 3,000. Ada tak sesiapa yang nak gaji RM3,000 sehari? Kan. And then benda ni tak adalah nak kata susah. Kan? You just macam saya memang langsung tak buat iklan. Memang saya tak pandai. Saya tak pandai. Saya buat zero cost marketing je. Alright. Seronok je pergi jalan, insyaAllah. Tapi saya nak settlekan hutang dulu lah kan. So, saya pun baru bangkit ya. Dulu memang masa saya jatuh tu tuan-tuan, memang dengan bisnes kereta sewa langsung tak jalan kan, duit langsung tak ada, duit saving pun habis, pekerja pun habis, berhenti kerja, hutang saya tak boleh bayar kan, masa dah tak ada income kan. Lepas tu saya start kena saman kan. So saya ni belum, kira sikit je lagi nak move list lah, sikit je lagi nak bankrupt kan. Tapi saya join SKV pada Februari 2021. Tapi macam tu lah, masa saya join tu 4 bulan pertama saya punya sale dalam paling tinggi 14,000 je. So you jangan salah anggap you masuk you terus buat sale. So saya 4 bulan pertama tu saya paling tinggi 14,000 je. Saya punya bonus commission tak sampai 3,000 pun. Tapi saya buat masuk bulan kelima barulah naik sikit. Naik jadi 30,000. Saya punya commission dapat dah 6,000. Lepas tu bulan ke-6 naik jadi 50,000 sale lah. So saya punya commission dapat dalam 7,000 lebih lah. Lepas tu bulan ke-8 barulah nampak sale naik jadi 300,000. Lepas tu naik jadi 800,000. Lepas tu sekarang ni bulan lepas naik 2 juta. Sekarang ni 3 juta. So dia ambil masa sikit lah, tapi dia tak adalah lama kan. Macam mana saya buat, tapi tu banyak orang tanya macam mana saya buat. Ada tak nak tahu macam mana saya buat? Ada tak nak tahu macam mana saya boleh buat? Sampai saya join pada Februari 2021 dan sekarang ni Mac 2022 kan, baru setahun sebulan lah. So memang saya tak guna iklan, memang saya tak pandai, saya memang buat zero cost marketing. Cuma mungkin ramai yang tak sanggup buat, kan. Ada tak yang nak tahu macam mana saya buat? So kalau you tahu ni mungkin you boleh cuba. Kan. Macam tak ada yang nak tahu, tak payah cerita. Pernah tak orang tegur tuan bagi tahu kenal sebab tengok TikTok? Saya pun tak pasti. Tapi kadang-kadang selalu jugalah saya jalan-jalan. Oh, Tuan Wahid lah. Aku pun tak kenal. So saya ni susah ingat orang, kan. Kadang-kadang kawan saya pun dah lupa. Saya pelupa. Alright. So macam mana saya buat? Okay, so saya cerita sikit macam mana saya buat masa awal-awal. So masa saya mula-mula join tu, saya daftar Februari 2021. Masa tu SKV dia memang core dia adalah benda ni, Fitech ni core. Tapi saya nak jual benda ni, Fitech ni untuk kecil manis kan. So orang kecil manis dia, saya mana ada kecil manis. Saya pun tak guna produk, macam mana saya nak jual? Saya nak cerita pun tak tahu. Alright. So SKV dia ada produk, dia panggil produk front, produk depan. So kalau nak jual benda ni susah sikit, tapi yang ni memang untung besar lah. So SKV dia buat satu produk Cafe Afia Zero. Cafe ni dia kopi dia 4-in-1, dia tidak ada gula. Dia ada kopi Arabica, dia ada ubi jaga, dia ada tunjuk langit, dia ada creamer lah, creamer yang ni kalau you minum kopi ni dia boleh bantu you untuk kurus. So saya fokus jual kopi je. Kalau cerita kopi ni banyak orang minum kopi kan. Masa saya mula-mula join, saya jual kopi je tuan-tuan. Alright, yang ni belum ada lagi. Defend ni belum wujud lagi. So saya fokus jual kopi. Alright. So macam mana saya jual? First kali saya bancuh lah, buat video bancuh, lepas tu minum kopi. Saya cakap lah kopi ni sedap. Kalau you minum, you jadi kurang lapar kan. Lepas tu you campur lagi dengan zero ni,
Macam dulu saya perut buncit kan, saya perut buncit. So saya minum ni, saya campur dengan ni, alhamdulillah perut saya kempis. So saya minum, saya guna, saya share. Orang beli ke tak beli, itu nombor 2. Kan. So dekat situ lah adalah kawan-kawan saya yang nak support kan. Dia tahu saya berniaga jatuh apa semua, dia nak support, dia beli. Ada yang beli, ada yang nak jadi AJ apa semua. Okay, so bulan pertama saya dapat buat sale dalam 11,000 lah, 11,000 kan. So saya punya commission dalam tak sampai 3,000 lah. Okay. And then macam saya pula nak tunjuk saya punya, saya nak rekrut orang, saya pun belum ada result kan. Macam nak jual produk tu tak ada masalah, kita just guna produk, kita share kita punya testimonial. Dan HQ pun ada banyak bagi testimonial. Cuma nak rekrut agent tu saya jadi susah. Sebab apa? Saya pun baru join, aku pun baru tak ada sale lagi. So macam mana saya nak rekrut? Ada tak nak tahu macam mana saya dapat rekrut? Dalam bulan pertama saya dapat rekrut 30 orang. Okay bang, Pak Nil tengah jogging. Pak Nil tengah jogging, ya ke? Alright. So bulan pertama tu saya dapat buat sales 11,000 kan. And then saya dapat rekrut 30 orang agent. So apa yang saya buat adalah tuan-tuan, so macam SKB ni dia dah ada leader-leader agent-agent yang power-power kan. So apa yang saya buat adalah setiap minggu saya panggil leader-leader SKB ni untuk buat sharing. Buat sharing tu saya pakai Google Meet je lah. Saya pakai Google Meet, lepas tu saya buat live streaming. Saya live streaming dekat saya punya Facebook page. Macam sharing tu sejam je. Saya panggil lah dia orang, suruh dia orang kenalkan diri, cerita macam mana dia orang terjebak dengan SKV, and then apa benda yang dia orang buat, berapa sale dia, lepas tu soal jawab lah. So dekat situ adalah yang join, setiap sesi tu adalah join dalam 20 orang, 30 orang macam tu kan. So dia orang nak dengar. Lepas tu setiap minggu lah saya buat, dia panggil BOP lah, Business Online Presentation saya panggil. So saya menggunakan kejayaan orang lain. Pak Nil tengah buat live TikTok. Oh ya ke? Alright. So Ken salam dekat Pak Nil. Ken salam kat Pak Nil. So Pak Nil memang membantu gila. Macam kita nak promote. Alright. So setiap minggu saya buat BOP lah. Saya panggil leader-leader SKV untuk share. Tapi BOP tu dia bukan terhenti kat situ tau. Inilah the magic yang saya buat. Kan magic tu. So bila saya buat tu, saya tak buat kosong macam tu. Macam okay, so sebelum saya buat BOP tu, Business Online Presentation, so seminggu tu saya dah start buat campaign. Saya dah buat poster pun semua. So saya dah start tarik prospek. Siapa-siapa saya buat poster lah cantik-cantik. Lepas tu saya cakap, siapa yang nak dengar perkongsian daripada leader ni, macam mana dia buat jualan 10,000 sebulan. So siapa yang nak, WhatsApp saya. So dekat situ saya dah start kumpulkan prospek WhatsApp kan. Seminggu sebelum tu saya dah buat campaign. Lepas tu bila time hari sharing je, kita buat pakai Google Meet. Lepas tu saya buat live streaming. Lepas tu masa tu pun saya dapat tarik leads kan. Orang beli ke tak beli ke jadi je tak apa. Yang penting saya tarik leads. Alright. Lepas tu sharing and then masa sharing, lepas sharing tu biasanya saya akan dapat close lah. Lepas tu yang sharing tu, video tu kan kita boleh download. So saya download, saya upload dekat saya punya YouTube. So YouTube, so daripada YouTube tu saya boleh share pula video tu dekat saya punya Facebook personal, dekat saya punya Twitter, dekat saya punya LinkedIn, apa saja yang boleh saya tembak je. Lepas tu video dekat YouTube pun saya boleh tembak dekat saya punya database kan. Alright. So saya buat je. Lepas tu video tu saya ambil. So saya ada blog tau, saya ada blog wahyabdurrashid.com. So saya ambil video tu, saya letak dekat saya punya blog, saya tulis sikit lah artikel apa semua. So saya start buat konten saya, konten tu bercerita tentang kisah-kisah kejayaan. So dekat situ setiap hari lah ada leads masuk. Dia tengok, sama ada dia tengok dekat saya punya Facebook, dia tengok dekat saya punya YouTube, ataupun dia tengok dekat saya punya blog. So setiap hari leads masuk. And then setiap minggu saya akan buat. And then dekat situlah bulan pertama saya dapat rekrut 30 orang kan.
So tapi yang ejen dia masa mula-mula dia orang join, dia orang just tengok-tengok dulu kan. Lepas tu masuk bulan kedua buat saya dapat buat sale 13,000. Lepas tu 10,000, lepas tu 14,000. Lepas tu and then ejen saya ni makin ramai, and then dia orang start gerak. Lepas tu bulan ke-5 naik jadi 30,000. Bulan ke-6 naik jadi 50,000. Bulan ke-7 naik jadi 300,000. Bulan ke-8 naik jadi 800,000. Lepas tu naik 2 juta. Sekarang ni 3 juta lah. Buat konten apps dan YouTube bagi commission tak? Saya tak dapat. Saya punya YouTube tu belum sampai level lagi. Belum sampai level untuk monetize. Tapi saya tak kisah pun. Saya buat konten. Hari-hari ada je konten. Orang tengok ke tak tengok pun lantak pi lah, janji. And then kesan dia saya walaupun saya tak buat live apa semua, everyday ada leads. So maknanya leads tu datang daripada konten-konten yang saya buat. Kan? So tak kisah. Commission daripada YouTube tu nombor 2. Yang penting ada konten. So saya ada banyak konten, ada beratus-ratus konten. So nampak tak, saya buat konten tu daripada saya start join sampai sekarang. Everyday ada je konten yang saya buat. Memang saya langsung tak pakai ads apa semua. Saya cuba juga buat ads, tapi duit habis, tapi tak closing. Kan, macam buang duit je. So saya malas pakai ads semua. So saya buat zero cost marketing. And then sekarang ni saya fokus buat TikTok live je. TikTok ni sebenarnya saya live. Lepas tu nanti video ni automatic dia akan download, dia akan save. Lepas tu saya download video ni, saya akan upload dekat saya punya YouTube. And then video ni sebenarnya saya boleh buat live streaming balik dekat saya punya Facebook page. Live streaming tu memang kelakar. Saya live streaming sampai 6 jam non-stop. Saya buat live streaming. Orang tengok ke tak tengok lantak pi. Janji aku buat je. Lepas tu benda tu lah saya buat. Memang 100% zero cost marketing. Itu yang saya buat hari-hari. Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp saya dekat saya punya bio. Bye bye. Assalamualaikum.